Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang bahagia ini Allah masih lagi memanjangkan umur kita dan memberikan kepada kita akan nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat yang besar itu dalam lebih kurang 13 hari lagi, moga-moga Allah Taala kekalkan nikmat hidup kita, iman kita dan sebagainya, untuk kita menyambut istiqbal yang dikatakan satu bulan yang penuh dengan kerahmatan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kemuliaan, iaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang ma'ruf, yang kita tahu. Sebab itu kita minta doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta Allahumma barik lana ma baqiya min Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam hak bulan, hak mana duk baki sikit lagi ni dalam bulan Sya'ban ni, ya Allah. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, masukkan kami dalam bulan Ramadan. Kemuliaan itu kita harapkan, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala kekalkan nikmat-nikmat ini kepada kita sampailah kita masuk dalam bulan Ramadan dan kita melakukan amal dalam bulan Ramadan, dan kita keluar juga dalam bulan Ramadan dalam keadaan Allah Taala ampun dosa, terima amal kita. Sebab tu dengan heran ada orang masuk Ramadan puluh tahun dah, 10 tahun Ramadan, tapi apa yang dia dapat daripada Ramadan dia tak ada apa, raya tu pun nasib baik boleh raya. Ataupun kita katakan ada masuk bulan Ramadan keluar tak boleh apa, lapak dahaga aja. Ramai ada lagi teruk, na'udzubillah min zalik, hak masuk bulan Ramadan puasa pun dah puluh tahun dah. Ruginya, ya Allah. Sampai sehingga kan ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahawasanya kalaulah kita pi qadha, hak kita tinggal dalam bulan Ramadan dulu ni, hak kita tinggal, na'udzubillah min zalik, kita tinggal hak puasa dalam bulan Ramadan dulu ni, hak sengaja tu, kalau kita pergi ganti hak sehari kita tinggal sengaja tu dengan 1000 hari pun tidak akan sama seperti bulan Ramadan hak kita tinggal dengan sengaja. Allah, betul tu. Ada yang kata ganti sebulan pun tak sama. 1000 hari pun tak sama, tambah hak sebulan lagi telah. Tak sama. Sama juga kita tinggal sembahyang subuh pagi ni dengan kita qadha balik sekali duha, kita qadha balik zuhur lagi, tak sama dah dengan hak kita sembahyang subuh pagi tadi, tak sama dah. Itu apa ruginya manusia ni. Sebab tu kita duk baca wal as demi masa tu pasal itu dah. Ada sebagian ulama mengatakan cukup kalau orang pegang pada wal as ini saja, ayat Quran surah Al-As ni saja, pasti kalau kata dia pegang sungguh-sungguh, dia tak akan jadi manusia rugi atas dunia. Ya. Puasa tinggal dengan sengaja. Biasalah zaman ya. Iya. Yang mana-mana saja berhutang, mana-mana saja berhutang, kita wajib bayar walaupun taubat. Contoh macam ni lah, kita pergi hutang dengan satu-satu orang 10,000 lah, sambil masuk bulan pertama kita wajib bayar lah, pasal janji dengan dia, tak bayar juga. Aku tak pernah banyak. Masuk bulan kedua tak bayar juga. Bulan ketiga cungit lari terus. Cungit lari terus. Bila pula jumpa? 10 tahun sudah pula baru jumpa.
Jumpa-jumpa tu pun pasal kau tu tobat dah. Tobat dah. Tak mau dah murung orang ni, mai balik jumpa kawan tu. Agak-agak lah, agak-agak. Bila jumpa dah 10 tahun tu, dia pergi habak kat kawan tu, jumpa depan mata ni. Ni aku tobat dah, tapi aku tak mau bayar lah hutang hang tu. Agak-agak kawan tu nak buat apa? Tunggu duk tuan. Dia kata kerana 10,000 ni lah aku berhutang dengan orang. 10,000 ni lah aku perlu besar anak aku dulu ni. Kerana 10,000 ni lah aku sekian ni. Tata hang pedih pergi hilang pergi. Tata hari ni baru hamil 10 tahun sudah. Aku dah senang sikit dah. Hang dah buat ruyuk boleh. Agak-agak kau tu nak kata apa? Tetap pun nak bayar juga. Nasib baik kalau kau tu kata hang letak 10,000 tahun ni, hang keluar pergi. Aku tak mahu tengok muka hang. Tu pun besar rahmat dah. Jadi kalau ada lengkong kita ramai-ramai pergi, balik awal. Hutang Allah, kata para alim ulama, lebih aula untuk kita bayar. Jadi lagu mana? Kata kalau dulu ni banyak tahun dah kita tinggal puasa ni. Dulu ya sungguh. Dulu ni kan. Oh, kita ni sampai jadi ketua organisasi geng-geng plastik hitam belah Seberang Jaya ni. Contoh lah, kita lah duk pergi atok kedai mana apa semua duk pergi ni apa. Lah kali alhamdulillah Allah Taala bagi hidayah selepas 20 tahun lah. Maka lagu mana puasa kita hak 20 tahun sudah ni, hak balik dah, hak wajib kita puasa tu, maka wajib qada 20 tahun kita tinggal puasa tu. Nak bayar lagu mana? Sama ada kita bayar ikhtiar lah lagu mana pun. Nak buat selang sehari ke, nak buat tiap hari ke, nak ambil tiap bulan 3 hari ke, 2 hari ke, 5 hari ke, tapi kena ada ikhtiar untuk bayar qada balik, wajib. Sama dengan puasa. Cumanya beza puasa dengan semayang ni, kalau kita mati masih ada puasa yang kita tinggal, maka ahli keluarga wajib bayar fidyah 1 hari 1 jumpa. Tapi beza dengan semayang, ataupun dia bayar 1 jumpa, ataupun depa qada. Contoh depa qada, mak meninggal ada lagi 20 hari contoh, maka ada 2 cara. Wajib bayar juga, tapi ada 2 cara. Sama ada dengan bayar fidyah. Anak-anak syarat kita ni mak kita meninggal dah ni, kita nak kena selesai tajuk-tajuk wajib bagi mak ni. Tak apalah, badal haji apa semua tu kita ni dah. Hak puasa ni nampak gaya 20 hari kena bayar 20 jumpa. Kena bayar 20 jumpa. Ataupun mak kita ni sikitnya bagus lah, mak cukup bagus dengan kita ni, kita nak buat lagu mana? Nak bayar fidyah kah? Abang oi, puasa-puasa kalau bayar fidyah boleh, tapi kita pun kalau boleh lah kita pakai qada sama-sama boleh. Oh, boleh juga. Anak 10 orang, ambil seorang 2 hari. Boleh tak boleh? Boleh juga. Beza dengan semayang. Lagu mana? Semayang tak boleh buat cara tu. Oh, pak saya hari tu tinggal semayang 15 hari. Masa dia duduk sakit tu. Itu dia buat lagu mana? Saya ingat nak qada untuk dia lah. Saya nak semayang qada untuk dia. Tak boleh. Tak boleh. Dalam kita bahasa Imam Syafi'i tak boleh qada tu. Dan tak boleh bayar fidyah. Tu kata besar semayang tu. Tak boleh bayar fidyah. Tak boleh bayar kafarah. Tu saya duk gatal duk mereka habis. Tu sah. Benda tu tak ada dalam agama. Duk pergi gatal duk pergi sini. Dalam kita cerita pasal kita lah. Tu sah tak ada cerita duk pergi qada semayang dia tak ada. Sebab tu semayang ni dengan puasa ni cara dia lagu mana? Nak bagi hapus buang 20 tahun. 20 tahun bukan sikit orang pengong. Duk pembang aku ni dengan umur 70 contohlah. Nak pergi qada 20 tahun. 70, 89. 90 tahun tu pun kalau kita hidup pun besar rahmat dah. Dia pergi cerita nak qada lagi. Berat ni lagu mana aku nak buat ni. Tak ada teruk benda apa ngah. Ambil pergi keluar tu, ambil air semayang, masuk surau kita, balik rumah ke lagu mana ke, nak angkat takbiratul ihram tu, niat saja aku solat sunat taubat 2 rakaat, tunaikan Allah Taala, baca betul-betul elok bagi sempurna ambil semayang. Nanti kita akan jumpa dalam ni.
ambil yang semayang elok, bagi sempurna semayang elok, habis tu istighfar elok, taubat sungguh-sungguh, ya Allah, aku dulu ni galik sungguh ya Allah, 20 tahun aku tinggal semayang ni, hari ni baru rasa nak semayang balik ya Allah, aku taubat ya Allah, aku akan cuba juga usaha sungguh-sungguh bagi selesai tajuk 20 tahun ni, tapi kalau aku tak sempat ya Allah, aku serah ya Allah, aku usaha dah, aku tahu dulu aku galik, aku tahu dulu ni apa semua, aku tahu aku sedap diri ya Allah, cuma lah ni aku baru nak usaha. Kena taubat dan suha dia tu Allah Ta'ala terima, esok tu mati, selesai. Selesai cerita hutang ni tu kita dengan Allah Ta'ala. Tapi wajib usaha ikhtiar bagi anda dalam diri, jangan duk tobat nasuha, alhamdulillah taubat dah 20 tahun tu pakai ruyuk aku tak, itu tak boleh. Kita wajib qada balik dan sebagainya. Baik, semalam ada soalan anak Korea hantar berkenaan dengan dia semayang maghrib isyak. Nah, semayang maghrib isyak, bila semayang maghrib isyak jamak takdim, minta maaf bukan tak mau jawab semalam, malam saya di Sungai Ara dan dengar saja, tak ada nak balas. Kalau dunia umur tu kata pagi ni nak balas. Bila dia buat jamak takdim, dia buat ba'diyah maghrib itu selepas sembahyang isyak, kan? Kemudian dia kata boleh ke tidak dia nak buat sembahyang ba'diyah isyak dengan witir setelah mana buat jamak takdim isyak dalam waktu maghrib tu, boleh tak boleh? Baik, yang pertama dia salah sikit tang mana bila dia buat ba'diyah isyak, dia buat ba'diyah maghrib selepas sembahyang isyak, itu salah. Maksud dia lagu mana? Selepas dia buat maghrib, dia kena buat ba'diyah maghrib dulu, jangan lagi duk buat sembahyang isyak tu, sembahyang fardu isyak tu, walaupun dia buat takdim. Tuan-tuan, dia yang dikatakan mesti bersambung antara satu solat dengan solat yang lain dalam jamak qasar ni, lebih-lebih lagi jamak lah, nah, lebih-lebih lagi jamak ni, dia yang kata wajib bersambung tu tak boleh ada benda yang menghalang, iaitu benda-benda yang tak ada kait dalam sembahyang. Contoh lagu mana? Lepas buat sembahyang maghrib, pergi kedai depan tu, pergi beli jeruk, boleh duk boleh kena depan tang ni kena dengan air kopi apa semua, baru sambung, itu tak boleh. Berhenti pi sembang tajuk apa? Ramadan nak mai. Ni betul apa kita Ramadan ni tu imam ni banyak tak mai, kena covid belaka. Kita nak buat lagu mana ni? Tak ada masalah, pasal kita di sini pun ada seorang lagi tak kenal bangsa kita. Kita suruh bangsa kita nak jadi imam, pasal dia tak kenal lagi. Orang lain semua bakal kenal belaka dah. Contoh, hadapi sembang lagu tu celah-celah tu tak boleh. Tapi kalau celah-celah itu ada kait dengan semayang, lagu mana? Dia habis semayang maghrib, buat jamak takdim, habis tu dia wirid dulu, lepas wirid dia buat semayang ba'diyah dulu, lepas buat semayang ba'diyah baru dia buat semayang isyak, itu boleh. Maka kalau yang cara yang pertama tadi, dia buat ba'diyah maghrib selepas semayang isyak, itu tak kena, habis dah tempoh tu. Okey nah? Jadi dia nak semayang ba'diyah tu macam mana? Dia buat semayang maghrib jamak takdim, lepas tu buat ba'diyah terus. Satu. Baik. Kemudian boleh ketiga dia nak buat ba'diyah isyak setelah mana dia semayang isyak jamak takdim, tetapi dalam waktu maghrib, sebab dia buat takdim. Jawapan dia boleh. Jadi dia boleh buat ba'diyah isyak setelah mana dia semayang isyak jamak takdim dalam waktu maghrib. Kerana apa? Kerana dua solat ini, begitu juga dengan witir, walaupun dalam waktu maghrib, tambah sikit lagi tarawih. Dia musafir, dia nak pergi KL, singgah di Taiping, dia buat jamak takdim, habis semayang isyak, boleh tak untuk dia buat ba'diyah isyak? Boleh tak dia buat tarawih? Boleh tak dia buat witir dalam waktu maghrib tu? Boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Pasal ketiga-tiga waktu ini waktunya adalah lepas semayang tersebut. Lepas semayang isyak tu lah, walaupun pada waktu yang lain. Macam tu.
Jadi habis mayang isyak jemaah takdim dalam waktu maghrib tu, terus dia bangkit buat ba'diyah isyak, boleh. Terus dia buat tarawih, boleh. Terus dia buat solat witir, boleh. Kena dia buat tarawih pun 8, buat witir pun 1 je pasal musafir. Nah, habis bagi salat baca doa, isyak pun tak masuk lagi, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah apa. Jadi itu cara dia bagaimana kalau kita buat jamak ataupun qasar dalam satu-satu masa pada takdim, perbahasan itu pada takdim. Baik, kita sambung bacaan kitab kita. Hadis ke berapa tak, Fazal? Ya, ada soalan. Ya, sila. Dah sampai KL, baru dia buat jamak ke hotel, boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat. Dah sampai ke hotel. Ya. Dengan syarat dia nak duduk sana tu berapa hari. Kalaulah dia sampai di hotel tu, dia nak duduk lebih daripada 5 hari. Contoh apa dia? Hari pi 3 hari dia duduk di sana, hari nak balik, tu boleh lagi. Kalaulah dia pergi duduk di sana sampai hari pertama, duduk sana 4 hari, hari kelima baru balik, sampai hotel, tak boleh buat dah. Dia kena tengok kita pergi di sana tu, tujuan kita di sana sampai berapa hari. Nah, dia bukan isu dia sampai hotel tak boleh sampai hotel, tapi dia isu dia kita duduk di sana berapa hari. Kalau lebih 4 hari kita duduk di sana, tak termasuk hari pi dan hari balik, maka sampai hotel tempat tujuan kita tu dah tak boleh dah semayang jamak qasar tu, kita tak boleh buat dah. Tapi kalau kata masih dalam tempoh 3 hari tu, masa duduklah hotel tu 2 hari 3 hari tu, maka kita boleh buat untuk yang dikatakan jamak qasar di hotel tu sepanjang waktu 5 waktu tu dalam masa 3 hari tersebut. Nah, wallahu a'lam. Di rumah tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Dia mesti keluar daripada perbatasan qaryah dia. Contohnya kita duduk Seberang Jaya, kita nak pergi KL, kita sembahyang di Juru. Boleh tak? Boleh. Janji kita keluar daripada qaryah kita. Itu sahaja. Kalau dulu perbatasan qaryah ataupun dulu ni, orang zaman dulu dia dalam bahasa fiqh, dia duduk dalam kawasan kita kata tembok. Tembok satu-satu tempat tu, keluar tembok tu baru boleh sembahyang. Macam kita lah ni kita qaryah lah. So qaryah kita sampai tekat mana? Sampai tekat nak naik titi depan hujung sana tu, contoh kan. Nak naik ni tu sebelum ni tahun tu contoh. Lepas sikit pada tu boleh dah lah. Kita buat jamak qasar kita, tidak ada masalah. Baik. Sambung jalan. Ya. Ya. Boleh belakang. Dia yang tak boleh tu duduk satu tempat tu. Kalau kata untung, kalau kata jenis nak buat jamak qasar sepanjang tahun ni, jalan tiap hari. Nah, beli gerek satu, kayuh pergi sampai Taiping pergi, duduk lepak tang tu 2 hari apa semua, lajak pergi sikit, naik duduk di Ipoh pada 2-3 hari, lajak pergi sikit. Pusing pergi satu Malaysia kat setahun, boleh buat jamak qasar setahun. Tu dia. Tapi orang tak ada kerja no. Okey, baik, insya-Allah. Baik, hadis ke berapa? Sambung tuan-tuan. Ada tanda tak? Lagu ni geng-geng hak tok guru duk kena mohong dengan orang main mengaji lagu ni. Ni kita mula hadis berapa? Hadis keempat. Oh, kita pun buka hadis keempat, baca main minggu depan pula. Hadis ke berapa datang? Dia hadis ketiga kalau tak silap kita berhenti tu. Tak habis aku tu. Sampai bila nak habis mengaji kitab? Dah tak ingat sampai bila. Tu dia, saya duk minta tolong tanda tuan-tuan. Pasal kitab ni duk mengajak merata. Dia kira terlupa tanda. Ada tak? Rasa hadis 5 ni pun baca dah. Masuk hadis 5. Rasa 5 ni pun baca dah, tapi tak apalah. Lepas ni tolong siapa-siapa tanda Ustaz. Kalau tidak tak habis kitab kita tuan-tuan. 40 tahun mengaji. Kemas puak ni. Dengar macam dahsyat lah mengaji 40 tahun tak habis. Padahal satu hadis ulang sampai 10 kali. Jam belik awal aku tu.
Okey nah, hadis kelima nanti tolong tanda dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mati kerana penyakit yang diredainya kerana takdir Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin ibtalahu Allah fi jasadihi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan fa in afahu asalahu wa in qabadahu ghafara lahu. Hadis daripada Sayyidina Anas ibn Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana orang Islam yang Allah Ta'ala bagi ujian kepadanya pada tubuh badan dia dengan kesakitan dan sebagai penyakit dan sebagainya, illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatih, adalah dia tu walaupun dalam keadaan sakit dia tu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pahala dekat dia seperti mana yang dia buat masa dia sihat. Allah. Tuan-tuan, cukup penyayang Allah Ta'ala ni sampai tahu tu. Tuan-tuan, satu surau ni pakat kena dah COVID ni. Contoh kan, sebelum ni tiap-tiap subuh tuan-tuan duk main sembahyang subuh tau ni. Nak jadi cerita kena COVID 2 minggu tak boleh main sembahyang subuh tu. Ya, sebelum ni duk main sembahyang subuh di rumah tuan-tuan tu, walaupun seorang diri, kuarantin seorang diri dalam bilik tuan-tuan, seorang sembahyang panggung berduduk rokok sujud seorang tu, Allah Ta'ala kira pahala tu tuan-tuan main sembahyang subuh tiap-tiap pagi di solat di surau kita ni. Allah, pahala jemaah tu Allah Ta'ala kira siap dah walaupun kita sembahyang di sana. Itu yang dikatakan kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatih. Allah Ta'ala tulis bagi dia ni apa yang dia beramal pada waktu sihat dia. Sebab tu tuan-tuan, hari ni minta maaf dengan bahasa kita hak duk sihat lah ni ikhtiarlah buat apa-apa benda hak kita boleh istiqamah. Kerana hak tu kalau kita sakit esok 5-6 tahun sebelum mati pun 5-6 tahun tu pahala cemeng. Bahasa mudah dia apa dia? Pahala cemeng. Tu sifat pengasih Allah Ta'ala tu sampai tahu tu. Kalau rajin bayar jemaah lah berapa belas tahun kalau kata hang duduk atas katil pun. Betul. Hari ni pun yang tok guru yang duk pergi gagah mengajar ni sampai mati ni, kes apa? Kes tu kena sakit belah tahun tak boleh mengajar. Belah tahun tu lah Allah Ta'ala bagi pahala. Hang mengajar satu hari berapa belah, berapa tempat, berapa banyak, hak tu lah Allah Ta'ala duk bagi kat dia. Kita duk ramai, kita duk buat, kita duk ni selalu duk baca Quran satu hari satu juzuk, tak boleh baca. Kena stroke pi. Contoh sebelah duk mulut pun tak boleh pi dah. Ni hang kena stroke berapa tahun? 7 tahun sebelum hang mati. 7 tahun tu lah tiap-tiap hari Allah Ta'ala kira hang baca sejuzuk, baca sujud setiap hari 365 hari, darab dengan 7 tahun, darab dengan 1 juzuk, berapa banyak? Hak tu lah hang dapat dalam masa 7 tahun hang tinggal tak boleh buat amal tersebut. Allah. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk buang masa. Ambil satu benda hak kita ikhtiar yang kita boleh buat. Makana maridan fa in afahu, selama mana dia sakit tu Allah Ta'ala bagi pahala kat dia. Wa in afahu asalahu, apabila dia ni Allah Ta'ala bagi kesembuhan, itu nikmat bagi dia. Wa in qabadahu ghafarallah, kalau kata Allah Ta'ala cabut nyawa dia, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Dengan syarat apa dia? Redha dengan sakit dia. Dengan redha dengan sakit dia. Nah, dia sakit tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majurni fi musibati wa akhlul li khairin minha. Ya Allah, aku redha ya Allah. Aku ni cerita jaga ni habis cerita jaga. Emas ni pakai sampai masuk dalam bilik ayak seorang-seorang bubuh emas lagi ya Allah. Tapi nak kena juga nak buat gimana ya Allah, aku redha ya Allah. Tuan-tuan jangan kata tuan-tuan, saya dulu di antara yang masa mula-mula saya kena COVID tuan-tuan, ada rasa sikit dalam hati ni, tapi istighfar cepat-cepat. Pasal apa? Ya Allah, hak Nabi kata, hak tok guru mengajar, semua aku buat belakang. Lepas sembahyang nak mengamai apa, pagi nak mengamai apa, petang nak mengamai apa, lepas Jumaat nak mengamai apa. Hak ni semua kata ni kalau buat ni Allah Ta'ala pelihara daripada segala musibah. Sampai nak main bila-bila masa pun Allah Ta'ala jaga. Tok kena COVID, bukan saya seorang, satu keluarga, 5 beranak, 4 beranak duduk di hospital, saya seorang duduk di rumah, ulang alik seminggu. Duk hati kecil ni tuan, duk rasa ya Allah, aku ni buat habis kereta dah, emas pun pakai dah, jarak pun sembahyang jarak dah,
Nak apa lagi? Ni duk terdetik di hati lagu tu jangan. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, jangan. Hak bagi mudarat Allah, bagi manfaat Allah, semua yang Allah Ta'ala tetap tu semua ada baik belaka. Kena ingat tu. Jangan duk pi kita kata, aku dah cukup baik dah ya Allah, aku mai dah masjid surau ni kami duk imarah dah. Pasal apa hak kami ni kena? Hak budak-budak geng-geng tekpik belakang taman kami haram sampai hari ni tak bisa kena. Bisa tak kita duk fikir lagu tu? Ada kadang-kadang. Haram tak main masjid berapa lama dah. Depa tu puak tu sampai hari ni tak kena apa-apa penyakit. Pasal apa hak kami duk main sembahyang ni kena? Jangan fikir lagu tu. Serah balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, benda pelik sungguh berlaku pada orang mukmin ni. Hak dia kena baik, dia syukur, tu baik bagi dia. Hak kena musibah, dia sabar, itu baik bagi dia. Tak usah kita duk mengungkit, duk pergi kata aku dah cukup baik dah, aku dah buat macam-macam, Allah Ta'ala turun bala lagi, apa kejahat nak. Jangan bahasa lagu tu, jangan. Kita kena beriman balik, ingat balik, kita beriman dengan rukun iman kita yang terakhir. Kita beriman dengan qada qadar Allah, khairihi wa syarrih, sama ada baik ataupun buruk tu kita kena beriman. Itu takdir Allah Ta'ala. Kena beriman. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Muka surat 19 ada ziarah orang sakit, di antaranya ialah maklum dulu kalau kita nak pergi ziarah tu, hak ni bagi penyakit hak tak berjangkit. Tuan-puan duk pergi bagus boleh. Kami alhamdulillah biro kebajikan surau, kami hari ni cara nak pergi ziarah lah. Tuan duk ada di mana? Saya lah ni duk di ward lah COVID-19 ni, duk ICU lah, nak menampas pun tak apa nak boleh ni. Kami cadang kami nak pergi ziarah. Terus ada buat kerja tak cerdik. Maksud ziarah ni lagu mana? Ziarah hak penyakit hak boleh pergi ziarah. Penyakit hak duk jangkit, penyakit hak jadi masalah kepada dia, hak teruk bagi dia, hak ziarah tu tidak digalakkan. Jangan duk pergi gagah. Hak benda tu tak boleh pergi. Contoh lagi lagu mana? Kawan tu jiran rumah kita, memang jiran rumah kita, tapi dia tu perempuan baru lepas beranak. Tuan-tuan tak usah duk pergi katal lah nak pergi ziarah. Kami ni alhamdulillah biro kebajikan surau ni cara nak pergi ziarah puan lah, nak pergi tengok tara mana. Amboi. Tak usah duk buat kerja lagu tu. Pasal kita bukan tajuk kita nak pergi ziarah tu. Hampir habak kat unit hawa pergi. Ni unit hawa tu nak pergi ziarah kan seorang puan kita ni apa dalam taman kita ni, dia baru beranak. Tu nak pergi tengok sat lagu mana apa semua, bagi bantuan apa patut apa semua, bagi hadiah apa patut. Bantuan tu dengar macam tak apa nak seronok lah. Tuan-tuan duduk di tempat orang kaya belakang, tuan-tuan pergi habak kata hadiah. Ni sumbangan. Amboi, sumbangan apa? Saya gaji sebulan, bulan lepas pun tak makan lagi gaji bulan lepas. Amboi, nak harta kaya semua. Tak usah kata sumbangan, bagi kata hadiah. Ni hadiah kami daripada surau. Alhamdulillah tambah satu anak Korea surau kita ni. Kami berasa seronok, moga-moga anak ni esok ni di antara orang-orang yang mai imarah surau kita juga, insya-Allah. Suami puan pun bukan orang biasa, selalu duk main ziarah kita, duk main masjid, duk main surau kita. Alhamdulillah dia pun banyak bantu. Ni atas dasar tanda ingatan kami ni, kaum Hawa ni dalam biro Hawa ni, bukan bagi sumbangan tapi bagi hadiah, tanda seronoknya lahir seorang lagi umat Nabi Muhammad dalam taman kami. Sudah. Bukan nak teruk kan? Maklum bi dulu. Yang kedua, doakan kesembuhan penyakit dan memberikan kata-kata semangat bagi dia untuk menggembirakan dia. Allah haji. Tak ada apa. Omikron ni dia kata tak teruk mana. Saya dulu kena Delta lagi teruk. Haji kalau kata dulu saya seminggu haji berasa 2-3 hari lega habis tu. Lega habis terus duk fikir, "Dok saya orang dengar macam-macam duk fikir kata nak mati." Orang kena teruk dah tu pun tak mati, takkan haji nak mati insya-Allah surau duk tunggu lagi tu. Dia pun baik insya-Allah, terima kasih banyak. Harap lagu tu. Tengok 3 hari pergi. Tapi sekurang-kurangnya hati dia tu dah seronok dah. Jangan kita dah payah haji. Saya pengalaman saya bukan nak kata COVID ni dia bukan kira tambah umur lagu ni mau dia sakit jenis bukan 3 serangkai jenis 8 serangkai ni. Tak apa hari. Kawan tu pun Allah ni minta maaf saya lah duk tengah penat teruk. Pintu luar tu waktu tu pintu keluar lah. Kalau boleh pergi keluar berambut sebab sikit. Kawan pun tak mau terima kita. Yang ketiga, pohon pesakit doa kat kita. Hak ni banyak kita tak buat. Sebab tu saya selit masuk ni. Tambah doktor kita lagi banyak jumpa pesakit.
Sambil-sambil kita duduk berubat, dia tanya, Allah ji sabar ji, benda tu memanglah lah ni kita nak bercakap pun tak boleh pasal masalah ni pun semua, sabar, insya-Allah, insya-Allah. Doa banyak-banyaklah hati kita. Lah ni sebelum ni makcik duduk baca Quran, lah ni duduk sakit tak boleh baca Quran, tak puas. Allah Ta'ala bagi dah pahala ni. Saya baru mengaji pagi tadi, maklum jangan buat main-main. Saya baru mengaji pagi tadi. Ada ustaz tu kata, kita ni kalau kena penyakit tu terhalang buat ibadat, pahala tu Allah Ta'ala bagi saja. Kalau kata maklum kok teringat kat saya, maklum tolong doa kat saya sekali. Hatu kita jarang buat. Sebab apa? Ada sebahagian riwayat mengatakan orang yang sakit ini, doa mereka itu seperti mana doa para malaikat. Bagi mereka doa. Ji, alhamdulillah sudah ni dah moga ji cepat sembuh dah. Ji tolong doa saya juga. Insya-Allah baik belaka hangpa ni, bagus belaka hangpa insya-Allah. Itulah saya pun duk buat berniaga lah ni. Tolong doa sikit insya-Allah, moga berkat insya-Allah, moga Allah Taala bagi murah rezeki insya-Allah. Doa-doa tu kita perlu daripada orang sakit. Ziarah mereka dalam tempoh masa dan waktu yang bersesuaian. Terus duk pergi habang pukul 3 pagi nak pergi ziarah. Tak cerdik. Nah, ziarah pula jenis lama pula tu. Pasal apa ziarah lama? Ni buah duk dalam apa duk atas ni tak habis lagi. Duk tunggu pediah buah dia. Orang kita, satu lagi kita, orang kita ni minta maaf. Tuan-tuan nak jamu kawan-kawan apa nak bagi buah ke apa, kata mah nak bagi durian di berapa ke musangking ke apa, kata usah nak bagi masa dia sakit tuan-tuan. Nah, masa dia sihat tu. Contoh macam saya pun lah ni duk sihat elok. Masa ni jamu lah elok. Kan? Bagi makan elok apa semua. Ni time kita sakit ni ustaz, kami nak pergi ziarah, kami buat main macam-macam ni, ustaz nak makan apa? Jam lah masa tu. Sama je, siapa pun nak jamu makan tu, jamu masa dia boleh makan. Ni buat main buah tu hak kita pergi ziarah lah pediah buah dia. Nah, menasihati pesakit agar tidak putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Ji, jangan putus asa ji, insya-Allah ji. Ji orang bagus, ji orang elok nah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Taala. Hadis ke-6. 7.26 dah. 7.30 kita berhenti boleh tuan. Hari ni saya pukul 9, 2 orang nak kena akad nikah, 2 pasang. Oh, saya lambat, puak tu tak nikah. Jangan buat main. Nak kena akad nikah. Satu lagi hadis kita berhenti. 7.26, 7.30 kita berhenti. 7.30 lebih orang sikit. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsullahu al-ulama'a yawm al-qiyamah thumma yaqulu ya 'ashara al-ulama' inni lam adha' ilmi fikum wa ana uridu an u'adzibakum idhhabu faqad ghafartu lakum. Daripada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan para ulama ini pada hari kiamat. Semua kita ni akan dibangkitkan, tapi hadis ni cerita pasal orang ulama. Tok guru ni kalau kata Allah Ta'ala bangkit daripada pada hari kiamat, so kemudian Allah Ta'ala firman kepada mereka ni, para alim ulama oi, orang-orang alim orang-orang reti inni lam adha' ilmi fikum, sesungguhnya aku tak bagi ilmu yang ada pada aku ni, pada hampa ni, aku tak bagi pun pinjam ilmu aku ke hampa ni, wa ana uridu an u'adzibakum, dalam waktu yang sama aku nak pergi azab hampa. Allah Ta'ala kata apa? Aku bagi ilmu ke hampa ni bukan pasal nak azab hampa. Idhabu, pilah hampa semua. Bangkit ramai-ramai ni, pi semua. Pi ke mana? Syurga. Faqad ghafartu lakum, sesungguhnya aku dah ampun dah dosa hampa. Pi belakang. Maksudnya apa dia? Ulama di sini ialah ulama al-amilin, ulama yang beramal dengan ilmu dia, ulama yang amanah dengan ilmu dia, bukan ulama hak tak amanah dengan ilmu dia. Mengajak orang kemas, na'udzubillah min zalik, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Mengajak orang dia merata beramal haram, dak. Bab hukum hakam ni, tuan-tuan, kita ni benda-benda syubhat ni kita kena tinggal. Kita jangan terlibat dengan benda-benda syubhat ni. Tengok-tengok dia ada buat terik benda haram. Tak jadi. Tak jadi. Oi, kemas balong ni kan. Dia suruh kita kena tinggal dunia. Tinggal dunia tuan-tuan. Jangan ni. Mai tahu orang mai minta semangat di rumah dia halau lagi. Tak ada guna. Tak ada guna kalau pergi ceramah berzabu sakan apa semua, mai kena tahan tak beramai pun tak ada guna. Itu yang dikatakan ulama di sini ialah ulama yang beramal dengan ilmu dia, ulama yang amanah dengan ilmu dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Aku letak ilmu aku kat hampa ni, bagi kat hampa ilmu aku ni, bukan aku nak azab hampa. Pasal hampa pun duk mengajak orang, pasal hampa duk suruh buat ni, hampa duk buat benda baik, hampa beramal, hampa elok dah. Tak usah, hampa pi lah, perempuih pi masuk dalam syurga belakang. Nah,
faqad ghafartu lakum. Maka menjadi ulama yang hakiki yang sebenar itu di antara sebab musabab kepada menjadi ke asbab kepada diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, muka surat 22. Cara-cara untuk menghormati seseorang ulama dan guru ialah ini. Sebab tu kita menghormati para alim ulama. Sebab apa? Sebab Allah Taala menghormati mereka. Allah Taala memuliakan mereka. Maka kita kena muliakan mereka. Disebabkan kerana kita muliakan mereka, kita juga akan turut menjadi mulia. Ini satu benda yang saya nak maklum dekat tuan-tuan. Saya ambil daripada guru-guru saya. Kita ni, bukan kata tuan-tuan, saya pun, kita bukan ulama. Saya ni pun bukan ustaz tak mana pun. Ada ilmu sikit nak tolong sampai je. Saya bukan ulama, saya bukan tok guru, saya bukan ustaz, tak erti kita ni. Tapi lagu mana kita nak dapat pahala seperti mana ni? Kata di antara guru saya, kalau kita nak zuriat kita jadi alim ulama, salah satunya khidmat dengan ulama, yang kedua ialah kena kerap buat majlis makan, jemput ulama mai rumah. Ini salah satu cara. Kata guru saya, dia kata apa? Kalau kita ni nak zuriat-zuriat kita jadi alim ulama, kita tak mampu dah jadi alim ulama. Contoh, cerita lah ni nak pergi ngaji pondok, nak pergi masuk. Dah, cerita aku tak erti ya. Kata nak jadi ulama pakai darah dah ni aku ni. Nak buat lagu mana? Aku harap ada anak cucu esok ni ada keturunan ulama. Ada anak cucu aku esok ni yang boleh jadi ustaz, jadi tok qadi, jadi tok tok mufti, jadi belaka, jadi buka pondok, buka ni mengajar universiti, jadi profesor apa semua ni. Aku harap ada yang jadi alim ulama, ada cucu cicit ni. Macam mana nak buat cara tu? Salah satunya kata guru kami, kena kerap buat majlis makan, jemput alim ulama. Contoh ada tok guru mana main mengajar kita di sini. Okey. Minta maaf Cik Fizul lah, untuk majlis malam ni saya akan payung. Saya akan belanja, makan pun semua saya akan belanja. Tapi kalau boleh buat di rumah saya. Contoh lah, kalau keadaan membenarkan lah, buat di rumah saya. Panggil semua ustaz-ustaz ni, semua kita jawatan puasa apa yang hadir ni, semua main rumah saya, kita buat kenduri makan sikit. Saya nak rai tok guru kita main jauh ni, yang mana tak tahu kok main tang ni tok guru belah Petani ke, tok guru belah Syria, mana halau kita pun tak tahu depa pun main bawa main zirah ke surau kita ni. Kita saya nak payung makan, saya akan buat di sini semua. Saya akan belanja semua. Itu kata alim ulama, sebahagian yang guru-guru kami mengatakan sebab itu menjadi penyebab di antaranya zuriat-zuriat kita esok pun Allah Ta'ala pilih jadi ulama. Itu boleh. Sama ada kita khidmat pun sama juga. Oh, tok guru tu nak main. Tak apa. Saya biasa, saya akan datuk. Hotel saya akan book siap-siap. Kereta saya ada 4 biji. 1 biji saya akan bagi kegunaan untuk dia. Saya sudah seorang kenal di belah Sungai Petani tu tuan-tuan. Kereta dia beli Wayfire dia tu. Beli tu kira beli wakaf tu. Tok guru mana main pun ambil bawa tok guru. Mana bawa ambil tok guru. Bawa ambil tok guru. Kereta dia banyak biji. Boleh buat lagu tu selesai. Kalau kita tekat tuan-tuan jenis kereta banyak lah. Saya tekat kereta sebiji ya, duk buat. Tak apa tok guru mana pergi pakai tak mengajak saya. Dia pergi mengajak dengan pada kereta dah sebiji. Jadi ikut kemampuan kita nak khidmat tu lagu mana. Jadi tuan-tuan 7.32 dah. Nanti tengok kalau kita cara sikit-sikit cara untuk menghormati seorang ulama atau guru dah, jangan jalan di depan dia. Ni kalau kita musafir dengan dia, kalau boleh jangan jalan depan dia. Kecuali lah ada benda-benda yang perlu untuk kita jalan depan dia, silakan. Jangan memulakan percakapan yang di dalam hadapannya sehingga diizinkan. Contoh macam pengajian kita tadi, elok tuan-tuan. Tuan-tuan ni elok lah. Macam tadi ni semua pakat. Ni ustaz nak tanya ustaz. Itu adab. Itu adab. Minta izin dulu sebelum tanya, itu adalah adab. Jangan, ni ustaz dia lagu mana ni kalau kata kita, kawan ni duduk tengah mengajar api selit lagu tu, tak boleh. Itu kurang adab. Maka macam tuan-tuan buat tadi kena dah. Ni ustaz nak tanya, ni lagu mana ni kalau kita, lagu tu. Itu antara adabnya. Patuh dengan arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syariat. Jangan tuan-tuan pun kena beringat juga. Jenis guru-guru ni pun kadang-kadang ada buat kemas boleh. Alhamdulillah, saya semalam mimpi Nabi. Jadi dalam mimpi tersebut saya dapat satu amanah nak sampai kepada tuan-tuan, bahawasanya Ramadan pada tahun ni dibatalkan. Cerdik cerdik hang pergi jual nama Nabi boleh, hang duk pergi habaq kita hang jumpa Nabi, duk pergi jual nama Nabi, kata batal bulan Ramadan tahun ni. Jenis-jenis lagu tu tak usah duk taat.
Jenis lagu tu dosa duk taat. Kalau dia cerita jumpa Nabi pun, walaupun mimpi tersebut jumpa Nabi, disebutkan dalam satu kitab berkenaan dengan puasa. Kata kalau dia mimpi jumpa Nabi, saya mimpi jumpa Nabi, Nabi habaq kata esok mula dah puasa. Hak kita ni nak dengar dia ke ataupun lagu mana? Tak menjadi sebab ataupun hujah untuk dipakai dalil mimpi tersebut sebagai hukum hakam yang kita nak guna masa kita jaga ni. Hak cerita tidur. Hang mimpi jumpa Nabi, itu keistimewaan hang. Allah Ta'ala bagi pilih hang. Tapi benda yang hang sebut tu, benda tu bukan cerita dia, hak kita hukum nak pakailah. Menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengannya. Allahu Akbar. Yang ni saya tengok depan mata tuan-tuan. Ada salah seorang guru saya, dia anak murid guru dia tu, anak murid guru dia kecil lagi, main tempat dia mengajar. Tengah-tengah duk mengajar ni, anak murid dia lalu apa anak kepada guru dia tu. Budak tu lari selepak pi. Okey nah tuan-tuan, kita ni main pula diri pula. No, sebab itulah kita kita duk tengok pasal apa buat kerja ni. Lagi bila tanya balik pasal apa yang Tok Guru jadi lagu ni. Hak main depan saya tadi tu adalah anak kepada Tok Guru saya dulu. Jadi bila dia duk main depan ni, adab bagi saya sebagai kita seorang anak murid dengan anak-anak Tok Guru, kita menghormati anak dia sebagaimana kita menghormati pak dia. Allahu Akbar. Saya kata patutlah adab sampai tara tu. Adab sampai tara tu. Ada guru yang saya biasa jumpa lagi, salam ni dia tutup guru dah, salam cium tangan budak kecil ya, umur 12 tahun. Kita tengok, apa dia ni? Rupanya cari balik, rupanya budak tu adalah anak kepada tok guru dia. Sampai tara tu penghormatan. Selalu mendoakan kebaikan untuk mereka dunia akhirat. Kena lalu doa kat mereka. Ibu bapa bagi para pelajar juga mesti menghormati. Ini pun satu hal. Mak pak pun kena hormat anak tok guru kepada anak-anak juga. Jangan duk buat lok-lak boleh. Saya biasa dengar ni, di satu sekolah agama tu, dia mengaji sekali dengan budak tu. Budak tu biasa sekali ada masalah apa tu, pak dia ni turun main geng-geng motor besar ni, pergi marah cikgu tu dalam sekolah tu. Mulai saat tu, semua cikgu dalam sekolah tu buat tak tahu dekat dia. Lah kali kawan saya cerita, kami jumpa di Pudu dengan rantai duk lagi ni, jadi budak Samsing di belah sana, seduit pun tak pakai hari ni. Allah. Kita nampak tak? Kerana perangai pak, kerana perangai mak, anak tu tak boleh berkat, hilang terus tujuan hidup, hilang terus bimbingan Allah Ta'ala. Kenapa? Mak pak tu tak erti hormat tok guru hak duk mengajar anak-anak. Tegas tu kena ada, tapi biar kena tempat. Saya biasa anak saya main babak main. Walid, tadi ni kena pukul. Kena pukul pasal apa? Kena pukul tahu dah. Kena tampak di mana? Muka. Saya kata pasal apa yang cikgu tampak di muka? Kita pun pergi sekolah jugalah, tapi bukan kata pergi duk cari gaduh. Minta maaf, saya nak jumpa yang cikgu tadi ni, anak saya kata dia tampak muka anak saya. Boleh tak saya nak jumpa Ustaz? Adakah kita pergi marah dia, maki dia? Jangan. Minta maaf cikgu, boleh tak saya tahu pasal apa anak saya ni yang kena penampak ni muka tu? Pasal saya ingat saya Nabi ajar, jangan pukul di muka, jangan pukul di kemaluan, jangan pukul di tempat-tempat yang boleh memudaratkan. Boleh tak saya tahu pasal apa cikgu? Tak, sebenarnya bukan saya pukul di muka. Sebenarnya anak ni sekian macam ni dia buat tu, saya pegang dia tapi terkena muka dia. Oh, tak apa, terima kasih banyak cikgu pasal ambil berat anak saya. Cikgu pukul je anak saya cikgu. Kalau kata dia buat tak baik, cikgu pukul je. Cumanya di bahagian-bahagian tertentu tersebut yang sensitif dan juga dan sebagainya tu, kalau boleh minta dielakkan. Nak pukul tapak tangan, pukul lah cikgu. Bagi dia jadi orang, bagi dia jadi orang. Tapi kalau kata pergi buat tu atas dendam, pergi buat tu atas kita katakan geram, saya minta maaf cikgu tak ada hak untuk buat anak saya macam tu. Kita cakap tu bagi berlapik elok. Kita ada hak pasal anak kita. Lunyai tuan-tuan, orang tua-tua kita dulu kalau kita pergi hantar cikgu buat lagu mana tak patah riuk dengan mati, hak tu ya, hak lain tu buatlah. Tu orang tua-tua kita dulu. Pasal itu kita kena buat cara lagu tu je. Jangan sikit ya anak abang kena tiba terapa api ni pergi cari pengetua, cari cikgu tu pukul. Tak kena. Itu bukan cara kita dalam
kita bermuamalah dengan tok guru kita. Tuan-tuan berarti Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf kalau salah satu kata bahasa. Hadis ketujuh kita akan sambung pada bulan depan apa nah? Bulan depan bulan puasa buat juga ke? Bulan puasa ada juga kuliah subuh. Buat juga. Oh, rajin nampak tu. Ha? Kemah. Cuma nak pesan lah. Cuma nak pesan. Bulan Ramadan esok jangan duk tak tau. Takut lajak. Takut lajak. Bukan kata marah dah. Takut lajak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan mati Allah sekalian berak bubuh. Allah. Balik awal saya kata. Nah, tu saya nak pesan. InsyaAllah kalau tak ada kami tambah. Subuh al-kurma. Kurma Allah malaikat sunnah. Minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkesan masa. InsyaAllah sama-sama lah kita doa moga-moga kita di antara insan-insan yang Allah Ta'ala pilih masuk dalam bulan Ramadan dan Allah Ta'ala terima amal kita, insyaAllah. Dia macam ni. Dia dalam bab jamak qasar ni, dia ada pendapat-pendapat. Kita cerita mazhab Syafi'i saja. Mazhab lain ada mengatakan bahawasanya wajib jamak qasar. Sebab hadiah. Dalam hadis dalam riwayat mengatakan ini hadiah daripada Allah Ta'ala. Takkan hadiah kita tak mahu terima? Orang kena terima. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, hang nak buat tak buat itu terpulang. Kita khuruj minal khilaf, kita keluar daripada khilaf. Ada mengatakan bahawasanya sunat buat jamak qasar ni lebih daripada 3 marhalah, bukan 2 marhalah. 2 marhalah tu boleh buat dah, tapi tak digalakkan sangat lagi. Lebih baik buat 3 marhalah ke atas, yang ni 180 kilo ataupun 200 kilo ke atas, baru elok buat jamak qasar tu. Baik. So, apakah isu kita sekarang ni? Adakah kita nak buat himpun tak apa, tapi tak payah bimpun sangatlah, dah kita pun tak ada teruk tera mana naik kapal terbang sampai Puawai 45 minit sampai KL. So hang nak buat tu jamak tak payah buat lah, hang buat qasar saja. Macam tu maksud dia. Boleh tak boleh? Tak ada masalah. Jamak pun boleh, qasar pun boleh. Jamak pun boleh, qasar pun boleh. Ikut atas kita. Sebab tu jamak ni benda lain, qasar ni benda lain. Dia tak mestinya buat dua-dua. Nah, tapi jangan kita duk pergi marah ke orang. Hang naik kapal terbang 45 minit sampai KL, duk bukan nak ada apa program esok, hang buatlah perhabis. Itu salah. Kita tak boleh kata ke orang lagu tu. Kalau dia nak buat jamak qasar, ikut suka hati dia lah. Itu hak bagi dia. Ada setengah-setengah orang, saya bukan kata tak mau buat jamak qasar Ustaz. Pasal hotel dengan masjid depan tu ya. Kita duk selalu sembahyang jemaah. Bila kita buat qasar, rasa sayang sikitlah hak qasar kita tu, hak waktu hak kita buat seorang tu. Jadi bukan saya tak terima kata boleh buat jamak qasar, tapi berasa hati nak seronok pergi duduk di masjid tu. Jadi saya keluar hotel, pergi sembahyang zuhur tu 4 rakaat. Saya pergi asar, saya keluar pula pergi depan tu sembahyang 4 rakaat. Itu pun elok. Cuma kita jangan salahkan, kau ni dia buat jamak qasar tak boleh, kau ni nak buat tak. Benda tu boleh buat saja, ikut atas kita. Kelayakan itu ada. Contoh macam kita lah, bantuan. Kita ada kelayakan untuk terima bantuan tu, tapi kita tak mohon, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Janji jangan kita duk pergi kata ke orang hang dah lah kaya, ada duit semua, tapi dah dia layak, pergi kat dia. Anak dia nak dapat beasiswa, pak tu kaya tak mampu, tapi dia anak dia berhak untuk dapat beasiswa, dia pergi kat dia. Terus duk pergi kata kat dia. Lagu tu wallahu a'lam. Minta ampun dan maaf salah silap terkesak bahasa. Wassalamualaikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rabbina sayyidina ilma wa sa'ala fi rizqina wa barikna fi ma razaqtana waj'alna mahwan fi qulubi ibadi wa zin fayuni waj'alna wajhin fi dunya wal akhirati minal muqarrabin ya kathiran nawal wa yahsana fi 'ain wa inna salatina wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.